Sabah, mereka dah pun kalau saya lihat sedar, ramai yang dah sedar, ramai yang menyatakan bahawa mereka akan kali ini untuk menyokong ya parti tempatan mereka sendiri. Jadi ini adalah satu yang pada saya harapkan sebagai orang daripada Sarawak, terutamanya kita ni orang Borneo. Jadi saya harap Sabah momentum kamu orang untuk pertahankan parti lokal kamu orang ni, saya sangat gembira lah kerana dah ramai sedar, kerana ini adalah tempat kamu orang sendiri yang nak menentukan. Orang kata wilayah kamu itu adalah kamu orang sendiri. Kita lupakan saja dengan mereka-mereka yang cuba memberi racun ataupun nak menyatakan bahawa ada parti Melaya tu yang lebih baik. Pada saya sekarang ini Sabah Sabahan ni kamu kena bersatu. Betul-betul kamu kena bersatu, baru kamu orang boleh menubuhkan satu kerajaan yang terbentuk daripada hasil parti tempatan kamu orang, ataupun lebih dikenali sebagai parti lokal. Parti lokal ni ramai yang tak faham, ramai yang bertanya juga dengan saya, terutamanya kawan-kawan yang di Semenanjung. Parti lokal ni adalah sebuah parti yang didaftarkan di Sabah ataupun di Sarawak. Jadi parti ini mereka bertanding hanya di wilayah Sabah dan Sarawak. Dalam kita berdemokrasi, kita juga tidak menghalang untuk parti-parti ini nak pergi ke Semenanjung ataupun Semenanjung nak ke Sabah Sarawak sebenarnya. Tetapi dalam isu yang membabitkan Sabah Sarawak ni, kerana kita ada perjanjian lah seperti mana yang saya ulas sebelum ini, MA63 itu, maka di perjanjian itulah yang menyebabkan kita agak ada kekangan sedikit dalam isu kita berpolitik ini menggunakan parti Melaya. Sebab agenda mereka lari daripada landasan politik yang sepatutnya ada di wilayah Sabah Sarawak ini. So bila saya lihat, saya keluarkan posting dan sebagainya, saya lihat dalam saya punya media sosial dah seminggu lebih ni, saya nampak begitu menggembirakan, dan banyak video-video saya sudah pun di-share untuk orang-orang Sabah berkenaan dengan bagaimana politik Sarawak itu terbentuk dan bagaimana parti lokal di Sarawak itu telah pun berjaya membawa kecemerlangan kepada wilayah itu sendiri. Dan model itu saya percaya orang Sarawak seperti mana orang saya ni dapat share sedikit, menjadikan satu gambaran kepada orang Sabah bagaimana apabila kita boleh laksanakan kerja dengan orang kata tidak terganggu dan tidak tergugat. Saya harap selepas ini kerajaan Sabah itu terbentuk dengan orang kata mempunyai kekuatan, dan saya harap pengejaran-pengejaran daripada orang kata pepolitik lama dan beberapa insiden-insiden penubuhan kerajaan negeri itu yang akhirnya mencetuskan orang kata ketidakstabilan politik di Sabah. Jadi kalau orang Sabah seperti mana yang saya kata tidak berfikir bahawa mengambil risiko macam mana, maka kamu orang akan susah. Risikonya tidak, politik ini tidak ada yang tidak ada risikonya. Yang mana kalau kita nak kata sekarang ini 100% parti lokal ini baik, tidak. Tetapi umpama kamu orang daripada masuk dalam mulut naga, lebih baik masuk mulut buaya. Jadi kita pilih risiko yang lebih rendah. Risiko yang lebih rendah ni ada dekat parti lokal, dan saya tengok ada beberapa parti lokal di Sabah ni yang nak bertanding sampai 73 kursi. Terutamanya yang saya lihat di media terkini ya. Saya lihat parti Aspirasi katanya dia nak bertanding 73 kursi. Warisan saya tak tahu dia bertanding berapa kursi. Tetapi untuk maklumat, SAPP saya tidak tahu, KDM saya pun tak tahu berapa. Parti Star setahunya saya dia nak bertanding 30 lebih kursi. So pesaing ini saya harap tidak orang kata menyebabkan undi berpecah. Bila undi berpecah, nanti dia akan menguntungkan contohnya parti-parti Melaya. Jadi kerana mereka ada penyokong mereka sendiri tahu.
Macam contohnya parti UMNO Barisan Nasional, mereka ada penyokong mereka sendiri. Begitu juga dengan Pakatan Harapan, terutamanya di AP, mereka ada penyokong mereka sendiri. Jadi jangan terlalu banyak berpecah. Jadi perbincangan itu juga pada peringkat mereka saya rasa pasti adalah pemimpin-pemimpin parti ini. Tapi di bawah ini saya harap pilihan kamu orang kena berkumpul. Jangan orang kata satu kampung tu berpecah belah undinya. Yang 20 undi parti ini, 20 undi parti ini, 20 undi parti ini, ujung-ujung kemenangannya dapat kepada Parti Nasional. Sebab perbalahan di antara parti itu. Jadi terlalu banyak parti lokal di Sabah ni juga. Sama macam Sarawak, parti lokal kita ni terlalu banyak tau. Saya juga nak baca komen lah. Saya lebih juga nak baca komen ke kawan yang di Sabah. Saya harap ada bersama saya ni boleh bagi orang kata komen supaya saya tahu apa komen yang kamu orang rasa di sana. Ada orang Sabah ke dalam ni. Berapa orang yang boleh menang nanti? Saya tak tahu kamu boleh chat atau tak di sini. Tadi saya punya live dah kena ganggu. Saya tak tahulah. Diwa, kau yang menang. Ini boleh chat lah sebab Diwa ni. Kau yang menang apa kan? Bagi komen lagi kalau Diwa ni mungkin geng Walanon lah. PKA ada peluang ke menang dekat Sabah ni. Ada rakyat Sabah ke dekat sini. Bagi komen PKA PH ada can tak menang banyak kursi. Wahab Malaysia warisan pilihan. Lain-lain selain daripada warisan, parti-parti Melaya ni, UMNO Barisan Nasional ada harapan tak? PH, GRS, Perikatan Nasional, ada harapan tak parti-parti ini? Tolong buat komen, tolong komen di bawah ni. Mana geng Walantong? Tak tahulah Walantong mana. Saya lebih kepada baca komen kawan-kawan malam ni. Ada lagi? Boleh menang ke? Parti lokal ni boleh menang ke? Siapa ada data terkini boleh share dengan saya dekat sini? Wahab Malaysia. Wahab pengundi dekat mana? Warisan dekat mana? Livo Kundau. Mudah-mudahan Stal menang. Livo Kundau, kamu pengundi Stal dekat mana? Kebaya Merah. Tuan dah keluar PKR ke? Dah. Saya keluar. Oh, Kunak. Mendekat Kunak. Saya keluar PKR dah. Puan Kebaya Merah. Kenapa nama Kebaya Merah? Sorry, saya dah keluar PKR dah. Saya bukan orang PKR sudah. Sudah 2-3 bulan dah saya tidak jadi orang PKR. Minta maaf lah kepada penyokong saya yang ada dalam PKR tu. Assalamualaikum Bang Daniel, izin hadir. Ya, Waalaikumsalam Cliff Andrew. Saya tak join mana-mana. Tak ada parti. Minta maaf lah sebelumnya kepada penyokong-penyokong saya yang masih ada dalam PKR. Ramai yang tak tahu saya dah keluar daripada PKR juga. Saya terpaksa keluar lah. Itu haluan yang saya pilih. Liwo Kundau, penampang tuan. Oh, penampang. Kebaya Merah. Saya tak rehat. Saya sentiasa ada dalam dunia politik. Cuma saya tak ni lah. John Edmund.
Selamat malam ya, selamat malam. Saya ada dalam politik lah, cuma saya tidak minat duduk dalam PKR. Ya, hai juga. SK. Kenapa Puan Kebaya masih dalam PKR ke? Yang mana yang masih lagi dalam PKR, teruskanlah perjuangan Anda. Saya tidak mengganggu di situ. Itu hak masing-masing. Kita demokrasi, kita berlainan ideologi, so saya keluarlah. Kebaya merah. Tengok Rafizi itu pun macam dah tak minat, tapi macam segan nak keluar. Rafizi memang dah tak minat. Dia bukan segan nak keluar, dia cuma habiskan penggal dia sebagai ahli parlimen. So itu dia punya cerita dia. Dia bukan segan, Mr. Daniel. Warga Mas dari Semenanjung tetap bersama anda. Terima kasih Tuan Loki. Saya daripada luar sekarang ni, tidak berparti, so saya ulas je lah mana-mana. Tapi sekarang ni saya kena bantu Sabah ni lah, supaya Sabah boleh, orang kata orang-orang Sabah cuba tubuhkan kerajaan parti lokal mereka, supaya mereka boleh kuat, boleh berdikari. Tidak lagi orang kata mengharap penasihat-penasihat daripada Semenanjung, yang banyak mereka ni bukan penasihat tapi penasihat, akhirnya merosakkan wilayah Sabah. Saya keluar dari PKR setelah Datuk Seri jadi PM. Dia lari daripada prinsip reformasi sebenar. Alamak, lagi awal jadi PM-nya terus lari. Saya lambat sikit lah. Setelah pemilihan parti, saya dah jadi KC, so saya keluar lah. Tidak ada apalah, kita keluar pun macam ni, duduk dalam pun macam ni. Malah saya sekarang dah rasa lega, tidak terbeban dengan tugas, tidak terbeban dengan orang kata masalah-masalah yang lain. Jadi saya bebas, saya nak buat apa boleh kan, tidak lagi terikat dengan perlembagaan parti dan sebagainya. Tidak juga saya perlu nak menjaga hati kawan kan apabila kita tersalah cakap. Lagi-lagi ni kawan-kawan yang saya punya follower, mana yang sudi, saya ada NGO saya di atas. Saya bergerak dengan menggunakan NGO. Jika berminat ataupun jika rasa ni, saya harap boleh membuat sumbangan lah ya, seperti biasa ke dalam NGO saya di atas. Kebaya merah, kalau sudi buat sumbangan kepada NGO saya, sebab saya bebas, saya tidak duduk dalam parti, so saya gunakan NGO untuk saya bergerak. Apa Atan, selamat malam, santai hadir kembali, thank you. Sekurang-kurangnya kalau tak menang 2/3 tapi boleh membentuk kerajaan parti lokal di Sabah. Yakin ya? Yakin ya? PBS jadikah join GSB ya? PBS jadikah join GSB? Saya tak tahu. PBS jadikah join GSB? Ini parti dekat mana? Dekat Sabah ya? GSB apa tu? GSB apa? Gabungan Sabah Bersatu ke macam mana? PBS Parti Bersatu Sabah. Macam tu. Kalau boleh membentuk kerajaan dengan keadaan 2/3, tak payah tu lah. 73 kursi. Maksudnya kena perlu ada 38, 37, 38 dah boleh membentuk kursi. So okey, kalau dapat 40 kursi itu cantik lah. Saya lihat sebenarnya parti Melaya ni, mereka tak bermaya sebenarnya. Jadi ke pencen masuk nanti sumbang bro. Alamak ai.
Simpan saja tuan. Kalau duit pencen janganlah. Ridwan Channel minta duit lagi. Kenapa marah Ridwan Channel? Kenapa kamu marah? Kamu buatlah NGO kamu dan kamu mintalah orang menyumbang dekat kamu punya ni. Kenapa kamu marah saya? Saya tak minta pun kamu duit. Kamu nak glamour ya? Ridwan Channel. Nanti saya cek channel kamu. Saya ni dulu. Ada channel tak pergi buat Meti W, beranganlah kamu DJ. Adakah salah untuk orang berangan? Adakah salah untuk saya berangan? Okey. Kebaya merah. Kenapa kamu marah Ridwan? Channel kamu banyak subscribe lah Ridwan. Hebat lah. Ke buat channel lepas tu isinya kosong. Buatlah channel, pergilah buat live. Ceritalah masalah apa yang kamu nak. Kan. Tak payah sibuk dengan orang punya channel. Gini. Sabahan jangan risau, orang Semenanjung ada 30% bukan Melayu, mereka akan berjuang dan sokong sampai anak cucu. Kamu ni masyarakat multiracial, justice for balik ke Lord of the Wind. Kamu buat live kamu Ridwan Channel. Lepas tu kamu letaklah NGO kamu kan. Tidak ada siapa yang mengganggu kamu. Jangan persoalkan masalah orang. Kalau nak jadi YouTuber, nak jadi orang politik, kau buatlah kau punya konten. Konten. Lagi. Dah banyak subscribe dah Ridwan Channel. Nanti saya datang bagi kamu 1 subscribe. Boleh tak apa. Kamu kata saya buat ni, tak apa. Kalau kamu ada konten nanti saya pergi datang lah, tambahkan subscribe kamu. Semoga channel kamu melimpah luah follower dia nanti. Zik, depa saja nak provok tadi, abaikan saja. Tak apalah, biarkan dia orang provok lah. Saya tak dapat nak cek sebab saya punya ni saya tak buka tu, saya punya laptop dekat depan tu. Kalau saya ada laptop kalau saya buka laptop ni saya cek channel dia. Gulak tuan dia ni, moga berjaya hendaknya. Thank you. Tak ada masa saya nak cek. Saya tak boleh nak buat live pakai channel lain, susah lah. Tadi saya dah buat live petang tadi. Yang pertama saya buat live tu ada 8 minit lah. Tiba-tiba blackout sound kan. Lepas tu saya buat lagi, tak kena kacau lagi lah. Nazir Ibrahim, good. Thank you. Jadi kerjanya dia orang ganggu je lah kan. Memang ini tekaan saya lah. Hanya tekaan saja. Rafizi akan keluar dari PKA nanti. Itu tekaan saya lah tuan. Dia keluar. Rafizi akan keluar PKA pada PRU ke-16 dan dia tak akan bertanding. Muhammad Losli, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bukan tekaan, ini betul. Cuma dia habiskan penggal ini kerana penggal ini adalah penggal kalau dia tak habiskan, kalau dia keluar parti, dia kena bayar 10 juta. Waalaikumsalam ya, Muhammad Losli. Jadi macam itulah ceritanya. Kalau penyokong PKA ni yang tak faham, memanglah dia paksa Rafizi keluar. Itu yang merepek aja kerja orang tu kan. Dia merepek dekat Rafizi. Rafizi itu keluar. Saya keluar cepat sebab saya bukan ahli parlimen, saya bukan adun.
So saya kena keluar je lah macam tu. Lepas ni banyak yang keluar PKR tu. Parti UMNO Barisan Nasional boleh menang tak? Parti JRS, kalau semua JLC Sarawak function, kemungkinan tinggi dalam 10 hingga 15 tahun Sarawak boleh jadi negara sendiri. Atau at least kita perlu takut mau keluar dari Federation. Tapi Sabah lama lagi lah. Ya. Sebab itu saya selalu jelaskan perkara ini kepada Sabah, supaya Sabah dia mengikuti langkah Sarawak. Kena bersiap sedia daripada sekarang ni. Orang Sabah kena bagi ruang. Dia macam ni tau orang Sabah. Kalau orang Sabah bagi ruang parti lokal itu memerintah, walaupun parti lokal itu tidak berapa bagus, tetapi selepas daripada pemimpin-pemimpin parti lokal, kamu orang ini nanti akan masuk satu anak muda, pelapis-pelapis muda yang baru, dan akhirnya politik kamu itu berubah, tetapi didominasikan oleh parti lokal. Dan di situ kamu orang akan ada kekuatan untuk kamu orang mentadbir, mengurus wilayah kamu itu. Dan akhirnya kamu orang akan buat JLC yang akan menguntungkan rakyat Sabah, yang 100% rakyat Sabahnya bekerja. Sama macam Sarawak sekarang ni, JLC Sarawak, semua rakyat Sarawak bekerja. Dan Petros, kita tak perlu orang lain. Petros 100% anak Sarawak. Begitu juga serikat penerbangan pun Sarawak dah beli, kan? Kalau tak silap saya, Sarawak dah beli Maswing. Jadi benda-benda macam ni lah. Jadi JLC Sarawak banyak menyumbang. Langkong Ribai, bulan tu Atik bisik rezeki aku sumbang. Baru 19 hari bulan, bisik sumbang 50. Saya harap kau sumbang. Thank you. Ron V, siapa nak sokong area bau ni nanti tuan? Sokong macam mana tu? Saya tak tahu nak bertanding dekat mana. Tapi dekat bau tu saya berserahlah kepada rakyat. Kalau dia orang sokong, saya sokong. Kalau tak sokong, itu kehendak mereka. Kita demokrasi. Yang penting saya dah, orang kata, masuk gelanggang politik. Saya dah try untuk jadi calon, dan saya akan calonkan diri saya sebagai calon di peringkat DUN di Parlimen Mas Gading tu. Kalau rezeki saya memang kata menang, tapi saya kena buat kerja lah. Sebab itu saya meneruskan orang kata menggunakan NGO saya ni untuk saya bergerak selepas ni. Muhammad Rosli, saya ahli PAS Kelantan. Saya setuju parti lokal patut memerintah Sabah. Ya, jadi banyaklah hal yang ni kan. Bukan kita sentimen kenegerian, tak ada masalah. Kalau orang Kelantan ke orang mana ke datang ke wilayah Sarawak, tak ada masalah. Tapi untuk politiknya, biarlah orang kata parti tempatan mereka yang orang kata menguruskan wilayah mereka itu sendiri. Kebaya merah, jangan calon bebas ni amat tipis untuk menang. Masuk mana parti lokal di Sarawak. Sebenarnya boleh juga calon bebas menang. Terbukti di Sabah juga ada menang calon bebas. Dekat Sarawak pun ada calon bebas menang sebenarnya. Jadi tidak mustahil kalau saya pakai calon bebas dan bertanding. Helmi Saidi, betul. Kira siapa wakil janji jaga Sarawak baik-baik dan buat kerja. Betul. Bebas sebenarnya tak jadi isu kat Sarawak ni pun. Lagi senang. Kita tak payah lagi kawan-kawan kita, macam contoh kalau saya berdiri bebas, kawan-kawan saya tak payah fikir dah. Daniel ni ada ambil duit politik, ada orang sumbang duit, sumbang duit okey lah. Maksudnya tak ada lah orang bagi duit dekat saya melalui parti politik dan sebagainya kan. Nurman Ron V, orang lokal yang tahu apa masalah lokal, janji dia tahu apa dia buat. Betul? Tuan Daniel, PRN Sabah, PH dan PKR pasti akan bungkus. Iya ke? Ada orang PKR Sabah dalam ni ke?
Tin Oppo, betul. Menangkan parti lokal, susah atau senang pun ambillah sebagai pengalaman memerintah, betul. Kalau kamu orang tak bagi pengalaman parti lokal, matilah. Simon Itar, untuk maklumat Tuan Daniel, Falhas dapat projek di Sabah 700 hektar. 1 hektar sama dengan 1 hektar. Artinya 5 projek Falhas sebanyak 175 ekar per. Dia dah dapat belum? Saya rasa dia kata dia batalkan projekan. Saya nak ulasin benda ni, tapi saya rasa benda ni kerana sempat dilihat dan rakyat Sabah komplain dan akhirnya saya rasa tak jadi. Jadi kalau benda ni jadi ya, hanya satu cara saja untuk kamu nak batalkan benda ni. Memang parti lokal kamu orang kena jadi kerajaan, memang dia tak dapatlah benda tu. Jangan bagi company prosit politik kapitalis daripada geng-geng parti Melaya ni bertapak dekat tempat kamu orang. JP, bang, kenapa kerajaan sekarang cenderung mengambil tindakan undang-undang kalau ada rakyat yang bersuara? Sebab kerajaan hari ini, kerajaan dah penipu. Dulu dia kata nak kebebasan bersuara. Sekarang ni mereka lagi kejam. Tidak ada kebebasan bersuara. Bocor projek baru Fahas. Apa cerita tuan? Dan ni projek MyCard. Ini projek MyCard pun satu hal lagi. Dia dah dapat lah. Sebab dah keluar newspaper kan. Macam cerita Anwar lah. Anwar ni satu keburukan yang saya nampak apabila dia jadi Perdana Menteri. Kamu orang tahu tak apa keburukan Anwar apabila menjadi Perdana Menteri? Ada yang buat komen? Buat komen dulu yang 300 lebih orang. Tak ada. Okey lah, saya beritahu. Keburukan Anwar ni apabila jadi Perdana Menteri, cakap tak serupa bikin. Tahu? Sebab janji-janji dia cakap tak serupa bikin. Janji dia nak pecat ketua SPRAM, dia pergi lantik ketua SPRAM yang sama 2-3 kali. Janji dia nak turunkan harga minyak. Harga minyak tu turun tapi subsidi bersasar, ada limit-limit lagi. Itu janji juga. Lepas itu, dalam isu projek ni dulu, dia dah kata dia pandai cakap tau. Dia cakap anak tun ni hanya anak Mahathir saja ke yang kaya, yang pandai berniaga dekat Malaysia ni. Dia selalu cakap macam tu kan. Kekayaan anak Mahathir ni, adakah anak Mahathir saja yang pandai berniaga kat Malaysia ni? Apa kata kita rakyat tanya pula kepada Anwar Ibrahim macam ini? Dalam Malaysia ni hanya bekas pembantu Anwar saja ke yang pandai berniaga? Kan? Fahas kan? Hanya dia ke yang pandai berniaga? Ni apa jadi? Apa tu? Saya belum baca lagi kejap Lahirlah Niu Daim. Betul. Tong kosong ni asyik salahkan orang. Belum jadi adun dah merapu. Saya menjawab, saya Yan Zain ni, jangan menipu nama Yan Zain lah. Kau pakai nama apa? Nama biawak aja sekarang. Bila masa saya salahkan orang lain, benda ni salah ke yang saya tanya ni? Yang saya persoalkan ini, Anwar Ibrahim ni. Ini bukan kita merapu tau, ini benda betul. Ni apa jadi dengan apa jadi Kinetok DJ? Aluk sidak bunyi. Tak tahulah apa dia orang ni. Jadi thank you. Dah jadi dah jadi walaon lebih dah malaon pula. Apa yang masalah dia apabila orang keluar PKR, lepas tu kritik PKR, kita dituduh jadi walaon. Apa dia Apa ada masalah dia? Adakah parti PKR ni apabila terjadi kerajaan macam ni kita tak boleh nak kritik? Jadi kalau macam tu bubarlah PKR ni supaya tak ada orang kritik. Kau buat PKR tu dalam gua. Jadi pemimpin-pemimpinnya jadi pemimpin sembunyian supaya tak dikritik orang.
Jadi parti politik mana yang tak dikritik dalam Malaysia ni? Yang nak mansuh PTPTN ni bukan PKR lah. Yang betul-betul yang salah-salah lah. Yang nak mansuh PTPTN ni memang PAS. Tuan Ibrahim Tuan Man. Memang PAS yang nak mansuh PTPTN. PKR janji dia nak masukkan setelah gaji melebihi 4,000 dan ni lepas tu baru dia ni lah, itu PKR punya janji. Sahabat PH, geng kunyit banyak dalam ni. Lama betul banyak. Sanusi, PKR hari ni kutuk walaon, aku pun hairan. Bocor. Orang PKR takut dikritik tu. Ya. Orang PKR ni pelik tau. Dia kata walaon, tapi sebenarnya walaon lebih bagus daripada walanon. Sekarang ni orang PKR kalau kita tengok dia tak ada hala tuju tau. Dia cuma datang untuk menyerang saya di atas dasar kebencian dia. Kalau yang Melayu Islam tu, baik kau tak payah ada agama lah, senang. Mama Aidil ketepikan Akta Bahasa Kebangsaan Menteri Pendidikan. Macam mana tu? Ketepikan Akta Bahasa Kebangsaan, mana boleh ketepikan akta tu? Don Narko memang bubar pun. Kalau geng Rafizi ni keluar dari parti time PRU 16 atau at least seat PKR jadi parti, ya memang habis. Atama Katama TV, Daniel, bila datang melawat Sabah? Sabah. Datang saya nanti. Kalau saya datang nanti saya beritahu. Saya akan beritahu saya datang Sabah ya. Sabar saja ya orang Sabah. Saya mesti turun. Lagi. Ada lagi. Boy Chow. Dia orang tak suka tuan. Daniel bongkar segala tindak tanduk PKR. Itulah antaranya kan. Saya tahulah. Kadek Supian, selamat malam bos. Teruskan perjuangan bagi kesedaran untuk orang negeri Sarawak supaya mereka tahu apa tentang PKR ini. Itu memang ya. Banyak saya di Facebook. Saya nak beritahu dekat dalam ni. Mungkin ada kawan-kawan yang Iban kan, yang Dayak. Orang PKR yang paling banyak serang saya adalah orang Iban, geng-geng orang Ulu, kawasan bapak saya juga, dan geng-geng yang daripada Serian. Ini adalah orang Dayak yang banyak menyerang saya tau. Kerusi PKR dekat Sarawak yang boleh menang ke kawasan Dayak tu. Tapi mungkin diorang takut saya bocorkan rahsia. So maka sebab itu mereka terlalu banyak menyerang saya. Alamak, Atama Katama TV, terima kasih kerana sumbangan anda kepada saya. Banyak tu, RM15. Ni halal halal ya, Atama Katama TV. Duit anda ni saya boleh beli apa saja pakai dia. Tanya dulu. Ramai tanya saya juga. Ramai yang tanya saya berkenaan dengan orang kata macam mana nak buat sumbangan macam ni buat. Kebaya merah, betul ke perjanjian belakang yang dibuat oleh PMX dan Zahid pada PRU lepas di antara sewaktu masing-masing tak dapat majoriti? Itu saya tak dapatlah nak pastikan. Mungkin ya, mungkin tidak. Thank you Atama Katama. Aim, dulu masa kau dalam PKR tak pun cakap macam ni. Ini juga satu soalan yang bagus. Aim, sama macam cerita Rafizi Lamli, apabila dia jadi menteri, tidak semua benda kita boleh keluarkan, walaupun pahit. Saya apabila duduk dalam PKR, saya pemimpin, saya bukan ahli macam kamu. Kamu ahli tak ada masalah. Kau nak keluar ke, kau nak melompat ke, kau nak apa, tak ada masalah. Bila kami ni pemimpin,
kami terikat dengan pelembagaan parti. Ketua cabang dia pegang pelembagaan parti yang melibatkan cabang. Kita juga bertindak kepada AMK kita, walaupun dia sayap, wanita juga walaupun sayap kita. So kita dapat part di situ. Saya kadang-kadang terlalu lantang juga dalam mempersoalkan banyak perkara. Jadi saya dalam pemilihan parti itu, saya persoalkan banyak perkara yang melibatkan parti. Disitulah makin rancaknya untuk orang-orang ni nak buang saya daripada parti. So tak perlu kamu nak berdabik dada hari ni untuk nak kata dulu kau dalam PKR tak cakap benda macam ni. Jadi samalah. Aim ni dia kata siap malak apa tu kebaya merah perjanjian belakang. Ya ya kebaya. Aim perjanjian masa meroyan sekarang. Saya tidak meroyan, tapi saya rasa kamu amat tertekan. Boy Chow, betul tu. Kita berikan pencerahan tentang kebenaran sedangkan orang PKR tak suka ya. Rahsia, selamat malam. Ya, selamat malam. Dia ni harap Sabah parti tempatan menang. Harap-haraplah. Memang orang mana-mana pun. Anwar dulu keluar UMNO. Ada UMNO, Anwar puji UMNO tak? Aim. Kan? Ni Steven Lim. Dia kata, tim Rafizi kecewa. Saya tidak kecewa. Kalau saya kecewa, saya tidak keluar parti. Saya bukan kecewa pasal kalah. Saya kecewa pasal dalam parti banyak rasuah. Steven Lim nak menegakkan benang bahasa Angkau, nak kata saya kecewa Steven Lim. Sekurang-kurangnya kamu duduk dalam PKR sekarang ni, kamu orang bertindak sebagai pendukung kepada perasuah. Jadi tak payah nak cakap lah kan. Saya tahulah. Airudin, ya thank you Jalinin Asmawi. Daniel bagi semangat kepada pengundi atas pagar untuk buat pilihan. Okey, pengundi atas pagar yang ada di Sabah ke yang ada di Malaysia. Nak kena tanya ni Asmawi. Aim sama aja, orang politik macam ni lah. Ada jawatan lain gayanya. Dah tak ada jawatan lain cakapnya. Tak. Saya memang macam ni, daripada dulu macam ini. Benda yang salah. Tapi bila kita pegang jawatan, apabila kita dihadkan dengan peraturan dan undang-undang, macam mana kau nak bercakap? Kebaya merah yang bukan pernah jadi ahli PKR, tak tahu apa-apa. Mungkin dia bukan ni lah kot. Betul lah kamu cakap. Hadirira Pulangan bin Pulangan. Regi cakap FBBN adalah kingmaker PRN Sabah. Regi bukan dia turun dekat ground. Regi tak pernah datang Sabah Sarawak. Regi tu bercakap macam ni je. Dia tak tahu pun. Donakro Modern macam kalau ada macam tu saya tak dapat baca lah. Nanti saya kena ni pula kan. Rasida. Daniel, kita rakyat apa tu yang tak betul kita cakap ya. Syukri Abdullah hadir bro Daniel, thank you. Zairul Azlan, Regi mabuk atau sok sendiri, betul. Sebab dia bukan tahu macam mana pengundi dekat Sabah dan Sarawak ni. Kalau Regi nak buat ulasan, turun ground. Kenapa saya boleh buat ulasan parti Sabah ni? Sebab dia sama dengan macam Sarawak. Regi bukan tahu parti lokal tu. Dia tahulah, dia tahulah, tapi situasi parti lokal tu dekat sini tu dia tak tahu. Regi tak tahu dekat Sabah ni parti bebas pun boleh menang tau. Nazir Ibrahim, thank you. Saya malah apabila keluar daripada PKR ni, kalau menurut saya ya, peningkatan kepada sokongan, peningkatan kepada kawan-kawan dalam media sosial ni malah lebih terbuka, malah lebih orang kata lebih bagus daripada saya duduk dalam PKR dulu. Saya tidak boleh bercakap. Lepas tu orang PKR yang ada pun
mereka cemburu dengan kejayaan saya. So buat apa? Orang-orang yang duk memaki Hamun Sadalam ini adalah orang yang cemburu dengan saya boleh buat media saya. Macam Aim ni. Ini bukan sentimen buruk kan orang Semenanjung. Ini parti yang ada dekat Sabah Sarawak. Yeah. Aim ni berprinsip apanya dah terhantuk baru nak tergadah. Dulu-dulu senyap. Apa yang senyap? Saya tak pernah senyap. Saya hari-hari keluar media. Hari-hari saya dulu bantu PKR. Kamu apa yang kamu bantu? Aim, apa yang kamu bantu parti? Yang kamu sekarang ni duk nak bercakap. Kalau kamu nak cakap, biasalah perangai orang politik. Jadi kamu nak kata saya, kamu ni orang politik. Tak. Kalau macam tu tak jadi orang politik, tak payah cakap. Hade Reza, Renggi Rama Kerajaan Perpaduan Negeri Sabah. Kerajaan Perpaduan Negeri Sabah. Siapa dia? Ranggi sendiri duduk dekat geng Parti Pejuang. Pejuang memang tak ada harapan dekat Sabah kan. Tapi saya sangat yakin juga parti lokal tetap mendapat sambutan dekat Sabah. Kalaupun parti PKR, parti PHS dapat 1-2 kursi, tak cukup. Kalau GRS ni, main dia GRS kena tolak, UMNO Barisan Nasional kena tolak, Parti Perikatan Nasional kena tolak. Kalau parti-parti ini cuma ada dapat 2 kursi, 5 kursi, 3 kursi, habis. Maka parti lokal lah yang akan jadi juaranya dan mereka lah boleh bentuk kerajaan. Bentuk kerajaan janganlah bawa parti-parti Melaya ni tadi. Biar dia jadi pembangkang. Azrin M, tuan rasa siapa yang boleh menang di Sabah? PHS tak relevan dan sekarang BN dan JRS pun sama. Kalau macam tu parti lokal kamu, oranglah yang menguasai Sabah ni. Parti lokal kamu orang lah. Kalau kamu orang dah nampak benda tu. Tapi hati-hati. Sebab ini belum masuk lagi orang kata penamaan calon. Kena hati-hati. Masuk penamaan calon besok, orang-orang yang beria sangat nak menyokong parti lokal ni, saya takut kamu hanya cakap di mulut, hanya cakap di bibir, tapi hati kamu meronta sebab telah pun dibagi duit 200, dibagi duit 100, dibagi duit 50. Ataupun ada yang lebih daripada itu. Dan yang tukang-tukang hasut kamu ni, kamu kena tengok. Orang yang tukang bagi duit ni, itulah bapak penyamunnya. Zulfadli. Zulfadli masuk parti apa? Zairul Lazlan, parti lokal akan menang kerana banyak isu yang berlaku di Sabah. Kalau tak menang lagi aku tak tahulah. Kebaya merah apa tu? Kenapa tu punggung tu? Parti apa ni? Zulfadli. Bocong. Lawan tetap lawan ya, memang kena lawan. Sekarang ini kita lawan balik PKR dengan slogan dia, lawan tetap lawan. Kita lawan dia balik. Samsung. Anwar jenis munafik dan lidah bercabang, kaki pembohong dan kuat fitnah. Muhyiddin didapati tidak bersalah tanpa pertuduhan oleh Mahkamah Tinggi. Fitnah Anwar ke atas Muhyiddin. Ini kamu tak boleh lah kata macam ni Samsung. Tidak ada Anwar menuduh Muhyiddin. Yang membuat kes Muhyiddin ni bukan Anwar Ibrahim. Man Amin, samalah Bung Balit-Balit menang sebab calon lain dari luar. Ni orang kampung nak undi dari lah apa ni? Doktor lah, engineer lah, tidak sanggup gig dengan dengar habis tidak maki hamun orang. Jubaidi cakap kalau dia menang dia nak buat jalan emas. Itu orang saya rasa lah tak layak lah jadi wakil rakyat lah Zulfadli ni. Macam mana nak jadi wakil rakyat macam tu? Saya tak tahulah, dia macam perangai lembik-lembik satu hal. Yang kedua, sia-sia lah dia lulusan sains politik.
Sanusi, aku pemuda PAS sokong rakyat Sabah di parti lokal. Sabah bangkit. Orang PAS. Ya. Kita bebas untuk berbunyi sebab kita bayar cukai. Kita rakyat Malaysia. Kita ada hak. Ya. Kita ada IC biru. Kita bebas bersuara, memberi pendapat dan pandangan. Betul? Tapi macam saya pun kadang-kadang saya dihadkan, diugut juga untuk bersuara. Tetap bertandanya ni penyokong PKR dah pasti penyokong Anwar. Best kan Daniel. Sebab Anwar bagi macam-macam kat engkau. Daniel Jani penyokong PKR dah pasti penyokong Anwar. Best kan Daniel sebab Anwar bagi macam-macam kat kau. Bila masa aku dapat macam-macam dengan Anwar? Sokong sendiri tak Daniel. Nak rimau. Sokonglah. Sokong Sanusi dekat sana tu. Biar ada orang bagi kalah atau PH dekat sana tu nanti. Ni duit santap undi parti bebas yang individu muda dan masih tak sakau, betul? Nak rimham. Saya haraplah jangan bagi ruang ni dekat PH ni sebab perangai dia orang dah tak betul dah sekarang, terutamanya PKR. Ahmad Aimiali, bajet 2026 Sabah dapat banyak, bagilah komen sikit. Itu hak Sabah. Bajet tu. Ini bukan dapat banyak. Bukan cukup pun. 6-7 bilion wilayah Sabah tu sebesar Semenanjung, bukan banyak pun. Dulu lagi sikit, 2 bilion, 1 bilion dulu. Nah, ini 6 bilion, tapi material sudah mahal. Mana banyak dah duit kita, nilai pun dah jatuh. Kalau nak cerita bagi 6 bilion, itu memang duit sendiri je. Duit hasil Sabah 40% tak bagi. Bajet 6 bilion ni bukan duit selepuk debung masuk ke Sabah, bukan macam tu. Bajet 6 bilion ni macam-macam ceritanya. Kalau duit Anwar susah nak bagi. Tu Sabah merengek-rengek Sabah sekarang dekat parlimen. Minta bayar 40%. Kembalikan cukai. Trade pasiologi pasiologi. Mana tadi? Apa game Anwar nak kasih bertahan next PRN bos? Tak ada game. Game dia harap Samsul, dia harap Nurul Izzah, dia harap Rabanan, dia harap support yang ada tu. Itulah yang dia harap menang. Kalau Fauzi lah, kalau orang-orang ni menang, Anwar menang lah. Manamin, Sabah toksik tahu lah. Apa masalah air teruk, karan teruk, jeraya macam apa, siapa patut naik untuk ubah nasib Sabah? Rakyat Sabah lah. Undi parti lokal, mereka kan takbir macam GPS. Lepas itu, apabila mereka takbir macam GPS, mereka kan buatlah GLC, buat empangan kau ke, buat apa ke. Sungai Kinabatangan kamu tu besar penuh buaya, baik kamu buat empangan dekat Sungai Kinabatangan tu. Boleh juga ada faedah daripada buaya banyak dekat sana. Boleh janakan elektrik untuk Sabah. Anak rimau, bajet 2026 paling teruk dalam sejarah, ya ke? Paiman Paldi, Sabahan wake up. Sabah boleh ya, patutnya gitu. Muhammad Zaini mari, Sabah dulu, negeri maju zaman Tun Mustafa. Betul? Samsung. Anwar sebut masa ucapan dia, Muhyiddin sakau berjuta-juta, lihat video ucapan dia berkempen. Duit tu dalam akaun Parti Bersatu, bukan akaun Muhyiddin. Mahathir dituduh ada 6 kotak rasuah, kena saman 150 juta. Saya isu duit dalam akaun Parti Bersatu ini, saya isu mahkamah, okay? Tapi saya tahu itu duit sepatutnya duit cukai, duit pelepasan cukai daripada syarikat Syed Mokhtar tau. Muhyiddin dia takkanlah masuk dalam akaun dia. Kalau masuk akaun dia jadi Najib.
Jadi duit itu dimasukkan dalam akun Parti Bersatu. Duit itu sepatutnya untuk rakyat. Pelepasan cukai daripada Sen Mokhtar nih, duit itu patut kena bayar bagi dekat rakyat. Itu kesalahan Muhyiddin lah. Kalau betul Sen Mokhtar nak sumbang dekat Muhyiddin supaya Muhyiddin jadi Perdana Menteri, lepas ini Sen Mokhtar sumbang lah duit dekat Muhyiddin 100 juta. Kita nak tengok. Kalau betul lah. Azlin M, biasalah tuan, bukan Sabah dan Sarawak je, royalti minyak Kelantan dan Terengganu pun problem. Itulah. Muhammad Zaini, Ramanan perosak PKA. Alah, Ramanan tak rosak PKA. Yang rosakkan PKA, orang PKA itu sendiri. Yang kesi-kesi itu ambil duit. Siapa suruh jadi kesi yang harga murah? Kesi PKA ni nilainya murah, 5.000 ke bawah aja. Bagi 5.000, bagi 2.000, bagi 3.000. Itu nilai kesi untuk dirasuahkan, untuk menang. Macam mana nak jadi YB? Perangai kesi macam tu. Nama berita kapan? Kami tetap sokong parti tempatan Sabah, parti warisan. Oh, thank you. Bagus. Rasida, Daniel suruh kerajaan benarkan orang Semenanjung boleh duduk di Sabah tanpa disekat. Saya nak duduk Sabah, saya orangnya bagus, tak kira agama. Rasida. Dia bukan kerajaan Semenanjung. Dia benda tu kerajaan Sabah Sarawak yang pegang kuasa. Sebab itu Nurul Izzah pun tak boleh masuk Sarawak. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim pun tak dapat nak halang kuasa Sarawak tu. Anak Anwar tak boleh masuk Sarawak. Rasida, kalau kamu perempuan, kalau kamu masih muda, kau kahwinlah dengan orang Sabah ke orang Sarawak ke. So, kau masuk dekat sana, kau boleh duduk lah. Tu satu caranya lah. Kalau tidak 3 bulan lah kan. Anak Rimau, dengar cerita esok Parlimen bubar. Betul kata dia, komen sikit. Tak ada lah. Mana ada Parlimen bubar besok. Madara, dia kalau boleh 5 tahun tu, kalau 1 hari pun dia tak nak kurang, tak nak lebih. Anwar nak pegang Malaysia ni, dia kena cukup 5 tahun tau. Gaji dekat situ, semua dekat situ, kuasa dekat situ. Kalau 5 tahun tu 500 hari. Contoh 500 hari dia kena pegang. Dia takkan lah. Tak percaya tengoklah nanti. Yang Sabah berapa hari bulan dia? Hujung bulan lah. Tengah bulan 11 saya rasa. Loki jasa Rafizi Rabi dan PKR melebihi jasa Menteri PKR yang ada sekarang. Jasa Daniel Jani juga PKR lebih banyak daripada jasa si Samdul. Tak apalah. Saya mana ada jasa dengan PKR. Mumia, agak-agak PM ada sakau tak? No comment lah. Kalau dia lepas jadi PM nanti kita tahulah kan. Man Amin, warisan punca air pipe masih disandarkan. Kenapa warisan? Kerajaan yang ada hari ni lah. Dah jadi kerajaan Sabah 5 tahun. Apa yang masalah? Warisan pegang berapa tahunnya? 5 tahun dah Haji Ji pegang. Takkan masih nak salahkan warisan lagi? Bila warisan tak jadi kerajaan, Haji Ji jadi kerajaan 5 tahun, takkanlah salah warisan. 5 tahun Haji Ji buat apa? Tak ada kuasa warisan untuk menahan masalah pipe dekat sandakan tu tau. Samsung, tapi duit Parti Bersatu dibekukan oleh Anwar sebagai PM dan Menteri Kewangan. Dia bukan dibekukan oleh Anwar, dia Menteri Kewangan. Yang bekukan Bank Negara. Bank Negara kuasa lain pula macam tu. Ya. Memang dibekukan lah. Duit tu memang duit salah. Duit masuk dalam Parti Bersatu memang duit salah. Tak boleh masuk. Duit tu memang dah jelas-jelas daripada Sen Mokhtar. Kebaya merah. Abang DJ sekarang berapa umur? Umur saya sekarang 32. Warisan terbaik Sabah boleh juga. Mamat,
Fazil, hai bro ya. Loki, DJ banyak jasa Anda. Saya penyokong PKA dari awal penubuhan. Tak ada jasa saya Loki. Banyak lagi yang berjasa dalam PKA. Saya ni mungkin celah-celah kuku sajalah. Jadi saya keluar PKA ni saya tidak akan bercakap pasal jasa dan sebagainya, kerana saya faham bahawa siapa saya, dan saya tahu saya tak ada jasa lah dengan PKA ni. Dia nak dibandingkan dengan penyokong dia yang gila babi sekarang ni. So mereka yang berhak. Sebab tu kalau kita tengok penyokong PKA yang ada dalam ni ataupun di luar, mereka maki amun saya kan. Ada macam-macam lah kan. Sebab mereka rasa bahawa mereka yang sangat berjasa. Macam tu. 32 masih muda, ada can untuk jadi calon adun. Boleh. Fazil, saya pun bekas AJK cabang pun tak sokong PKA dakwah. Alamat Fazil. Bro Daniel, geng-geng batch Rafiji Iswati. Lagi-lagi Syukri Abdullah. Roy, insyaAllah PAS dan Perikatan Nasional boleh menang 36 adun Sabah. Boleh ya? Kalau PAS dan Perikatan Nasional menang 36 adun Sabah, maka dia orang jadi kerajaan lah. Tu ya. Kasih Saleh 32 muda lagi, boleh pi jauh lagi tu. Nun boleh cari calon naik jadi ketua menteri. Ya, saya dulu PKA Rompin Pahang, ranting Muazzam Sah. Okey, saya nak tanya kamu daripada Pahang. Askar botak tu satu kampung Saya tengok beria sangat untuk serang Rafiji. Dia punya parlimen tu, di cabang dia tu ada kerusi PKA ke? Mandara. Tuan ini tidak tahu lagi politik Sabah, hanya orang Sabah saja faham. Mandara. Tuan Daniel tidak tahu lagi politik Sabah, hanya orang Sabah saja yang faham. Nak kata orang Sabah saya faham, saya percaya tak begitulah. Saya fahamlah politik Sabah tu. Cuma kalau saya tak faham politik Sabah, tak mungkin kawan-kawan di Sabah suruh saya datang bantu. Di Kuantan. Loki, thank you. Amir Buyung, Amir. Kenapa orang yang berprinsip ramai yang tinggalkan PKA, tuan? Itu kena tanya mereka. Itu kena tanya pada mereka. Azia, Daniel, terbaik kita keluar sekejap kerana dalam manpati. Ya. Saya bukan keluar sekejap, saya keluar selamanya. Bermerah. Di ketua cabang kat Kuantan si botak tu. Dia Fauziah Dia bukan payah besar. Maaf Aziz, betul tu bro, datanglah. Okey, thank you. Nanti saya datang. Politik Sabah dengan Sarawak ni tak jauh beza dia. Cuma nama parti yang berlainan. Orang-orang Sabah ni mungkin ada berbezanya, kalaupun orang Bajau yang bezanya. Kalau yang lain-lain ni orang Bajau pun banyak juga kawan saya dekat sana, sama aja. Dan aku kalau DJ tak faham, bagi tahu part mana yang dia tak faham. Jangan main claim. Kena Labang channel. Orang Sabah mana faham politik Sabah? Sebab tu Sabah dipermainkan parti Melaya. Yang faham politik adalah orang Sarawak. Sebab Sarawak berjaya diterajui parti lokal. Ada logiknya juga cakap kamu orang tu. Betul sebenarnya, kalau betul lah cakap kamu ke sindap Labang channel ni. Orang Sabah ni dia terlalu pandai berpolitik. Jadi politik itu dijadikan bahan bisnes. Jadi ramai ahli politik Sabah, ramai orang yang ada di Sabah ni menjadi ahli politik untuk dijadikan bahan bisnes. Politik ni pada mereka adalah bisnes. Kerana mereka anggap masuk saja politik, mereka boleh jadi kaya. Kuantan ada 3 cabang. Baik. Kalau pandai maju.
Pandai, ahli politik Sabah ni pandai. Dia bukan kalau pandai itu maju, bukan macam tu. Dia orang ni gunakan politik untuk kaya, bisnes. Masuk politik untuk bisnes. Bisnes dalam politik maksudnya. Pandai. Dia bukan peduli Sabah nak miskin. Dia apabila kau masuk politik, kau rasa politik ini adalah bisnes, memanglah rakyat tak mampus dia punya pasal. Yang aku pentingkan, aku dah jadi YB. Jadi YB dapat pangkat datuk, dapat projek, gaji ada, duit ada, macam-macam boleh, rasuah sana, rasuah sini boleh. Jadi benda ini dah menjadi satu tradisi untuk siapa yang ada di Sabah nak kejar jadi ahli politik. Jadi kejujuran ahli politik di Sabah ni dah tidak ramai, dia dah sangat menipis. Yang nak cari, kalau nak cari orang muda Sabah jadi ahli politik yang berduit, tidak ramai begitu. Macam contohnya saya nak tengok, macam Datuk Vernon, dia bebas. Dia itu antara yang saya setuju tengok adalah ahli politik yang boleh dijadikan sebagai model untuk budak-budak Sabah baru ikut. Datuk apa? Vernon yang jadi ahli parlimen bebas daripada Sabah. Ini satu model anak muda Sabah yang saya harap YB Munirah juga bagus. Antara anak muda lah, anak muda yang orang Sabah kalau nak ikut jadi ahli politik macam itu. Kalau geng-geng lama ni dah expired lah ni, yang duk belagak-lagak lah, Isap Selut dah, yang cerita dia politik dia ada 7 lapis lah, itu semua pembohong. Rona Kendai tu, apa tu? Kendai apa nama dia? Rona Kendai tu. Dah tak guna dah tu. Itu jenis-jenis itulah yang patut kamu orang Sabah buang. Bung Mokhtar tu, itu patut kamu orang buang dah. Tak guna. Kau orang pencen kan, macam pencen kan Mahathir. Kau orang kena pencen kan dia orang tu. Yang jenis-jenis macam tu. Tapi jangan semua lah orang lama ni dipencen. Kalau semua nanti susah juga. Tak ada pengalaman politik susah juga. So sebahagian tu yang kena pencenkan. Mana-mana yang parti Melaya ni pencenkan. Ambil buyung ambil. Saya sekarang cara Sarawak untuk diikut orang Sabah. Sebab dua negeri ini yang adalah yalah rakan kongsi dengan Malaysia, negara Malaysia, betul. Haji Ji ni pun kamu orang pencenkan lah. Tak guna sudah. Cakap saya ni kamu orang percaya lah. Haji Ji, Ronaldo, semua boleh pencen. Bung Mokhtar pencen kan. Tak guna. Inilah yang mereka-mereka inilah yang ni. Lepas tu siapa yang speaker Dewan Rakyat kau dulu tu. Speaker Dewan Rakyat tu yang bercakap, dia kata politik dah 7 lapis tu. Tu pun pencen kan. Tu pun tak guna tu. Politik 7 lapis lah, 8 lapis lah. Kepala bapak dia yang nak undi kau rakyat. Engkau punya cerita politik kau berlapis-lapis, kalau rakyat tak undi kau. Lepas tu saya tengok ada ahli politik Sabah ni yang pergi turun ceramah Isap Serut macam ni. Oh, bukan main lagi. Ya ampun. Pendekar Amin tu. Pendekar tu buang, pendekar. Tak guna ada pendekar tu. Ada yang saya tengok Isap Serut lagi tu siapa? Turun jumpa orang dah macam gangster dah Isap Serut. Oh. Dia orang ni ingat mereka tu ada kuasa ke kalau rakyat tak bagi. Mahathir tu Perdana Menteri 22 tahun sebagai contoh kat Semenanjung. Sekali rakyat tendang habis. Jadi macam itulah. Okey, kita sembang santai malam ni. So itu saja, dah 1 jam lebih. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau mana yang sudi nak buat sumbangan kepada NGO saya ni, buat ya. Bantu saya untuk saya gerakkan di kawasan. Kerana belum cukup lagi. Okey. Thank you.